Dan bila bercakap tentang keluarga, Masya Allah, subhanallah, itu memang itulah perhatian dalam hidup kita semua, keluarga. Ini semuanya ada keluarga ke tak ada? Ke dia anak buluh betung? Siapa yang saya sebatang kara? Angkat tangan. Saya nak buat jadi keluarga angkat. Tak mungkin, tak ada mak, tak ada ayah, tak ada adik. Ya, yang paling penting mak ayah lah, kan? Ya, tak mungkin tak ada mak, tak ada ayah. Kita bukan anak buluh betung. Kita mesti ada keluarga. Dan Masya Allah, subhanallah, tuan-puan sekalian, keluarga ini boleh jadi al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan dalam hidup kita. Bukan syurga betul-betul, tapi Allah boleh bagi ala-ala syurga. Maksud dia apa dia? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Dengan apa? Dengan syurga yang Allah segerakan, iaitu keluarga. Ustazah ni tadi 2 pinggan nasi dagang atas tun. Kena minum. Awal-awal YB dah kata, esok kita breakfast kau-kau kat masjid. Dia kata jangan kau-kau, saya tak ceramah kan. Ini dah lekat dah apa? Gulai ikan. Tapi memang sedap Ni promosi ni. Nasi dagang atas tol. Alhamdulillah memang sedap, nasi dia lembut. Cuma itulah sebab makan 2 pinggan. Al-jannatul ajilah, syurga yang Allah segerakan. Bila hati kita tenang, tuan-puan, hati kita lapang, hati isteri kita tenang, hati suami kita tenang, hati anak-anak kita tenang, daripada keluarga itu, semua ahlinya boleh menyumbang kepada masyarakat. Betul tak dah? YB dah. Betul tak? Tuan-puan, esok mengalir hijrah kan? Ustazah boleh kait-kait sikit dengan hijrah ni. Hijrah Nabi SAW, pengajaran dia terlampau besar, terlampau besar. Bukan setakat kita tahu, oh Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bukan setakat tu. Tapi ia adalah gambaran bahawa kalau sekadar nak solat semata-mata, kalau sekadar nak ibadah untuk diri sendiri semata-mata, kalau sekadar nak baca ayat Quran untuk diri sendiri semata-mata, boleh buat dah kat Mekah. Nampak tuan-puan? Boleh buatlah rumah masing-masing kat Mekah, solatlah. Orang luar tak tahu. Nak baca Quran dalam rumah masa kat Mekah, bacalah. Orang luar tak tahu. Nak qiyamul lail seorang-seorang masa dekat Mekah dalam rumah, ya silakan. Tapi Masya Allah, subhanallah, peristiwa hijrah tu tuan-puan sekalian nak bagi satu pengajaran besar kepada kita. Apa dia? Jangan hanya fikir kepompong diri kita sahaja. Keluar hijrah ke Madinah untuk kamu menunjukkan, mempamerkan, bahkan menyeru semua orang kepada kesempurnaan Islam. Maknanya apa dia? Jangan seorang-seorang je seronok kat rumah beribadah. Jiran tetangga kamu macam mana? Masyarakat kamu macam mana? Siapa yang nak buat kerja semua ni, sahabat-sahabat sekalian? Anak kita lah, kalau kita ada anak. Suami kita lah, kalau kita ada suami. Siapa lagi? Cuba jawab, siapa lagi? Lepas pada anak kita, suami kita. Kita. Pandai orang Terengganu ni. Ni ceramah sekejap je ni sebab pandai-pandai sangat. Dia usah tanya tu dapat jawab. Kita. Tapi untuk suami kita bergerak keluar, anak kita bergerak keluar, kita nak memberikan manfaat kepada masyarakat. Mungkin sebagai ahli jawatan masjid, mungkin sebagai urus setia macam-macam sekarang. Ya, kalau dekat Terengganu, IMIPS lah, DON lah, apalah. Itu sumbangan, tapi nak menyumbang tu sahabat-sahabat sekalian, hati kita kena tenang.
Macam mana nak bagi ketenangan hati tu sahabat-sahabat sekalian? Dia datang daripada sumber keluarga dan rumah tangga. Setuju ke tak setuju yang saya cakap ni? Setujulah. Kalau kita bahagia kat rumah tuan-puan sekalian, kebahagiaan tu terpamer dan terpancar sampai keluar. Cuba tengok orang sebelah sikit, muka orang sebelah bahagia ke tak? Tengok orang sebelah kanan. Bahagia. Buka emas tu. Ada orang kalau ambil gambar tuan-puan, orang suruh senyum, tapi muka senyum dengan muka nak menangis sama. Sebab apa? Sebab tak biasa ketawa, tak biasa tersenyum betul-betul. Sebab mungkin makan hati, berulam jantung, ya, tengok suami sakit hati, tengok isteri sakit hati, tengok anak ingat suami sakit hati. Ada double triple kat situ. Susah. Sebab itu penting sangat sahabat-sahabat sekalian, keluarga kita itu kita islahkan, perbaiki. Pernah kau saya sebut ada satu kisah seorang tokoh masyarakat namanya Mother Teresa. Kenal tuan-puan Mother Teresa? Siapa yang tak pernah dengar nama Mother Teresa? Angkat tangan. Mother mana pula ni Ustazah? Pernah dengar Kak Orang mana? Orang mana? Orang Ajil? Kemaman? Besut? Orang India. Siapa cakap dah? Tak apalah, walaupun dia bukan Islam, tapi dia seorang tokoh masyarakat yang buat kajian juga tentang masyarakat. Cuba kita tengok pandangan dia. Datanglah orang, wartawan, pengkaji, tuan-puan sekalian, nak tengok pandangan dia, nak dengar pandangan dia, dengan memberitahu kepada dia, tengoklah macam mana dunia hari ini. Masalah sosial, masalah remaja, masalah pada politiknya, masalah rasuahnya. Pengkaji tanya dia, sebut masalah-masalah yang berat-berat. Ya, masalah apa lagi? Masalah ekonomi. Lalu apa dia jawab? Kalau tanya ustazah, orang tanya macam tu, ustazah apa pandangan tentang masalah rasuah, masalah ekonomi? Ustazah rasa ustazah akan jawab cara, cakaplah pasal ekonomi, cakaplah pasal politik kan, cakaplah pasal pendidikan yang dia tanya tu. Tapi Mother Teresa menjawab, go home and love your family. Ya, ustazah masa dengar jawapan dia tu dalam tulisan yang kita baca, menung juga dengar. Hebat ni pandangan dia ni. Tak kiralah masalah apa pun, go home and love your family. Kamu cakap pasal rasuah, seorang ayah yang sayang anak dia takkan bawa balik duit rasuah. Betul tak? Seorang suami yang sayang pada isteri dia takkan bawa balik rezeki yang haram untuk disuap menjadi darah daging isteri dan anak-anak dia. Walaupun Mother Teresa taklah cakap macam ni. Ya, dia tak ulas soal rezeki halal haram. Tapi kita lah nak ambil apa yang dia sebut, go home and love your family. Balik jaga anak-anak kamu. Balik cintai ahli keluarga kamu. Kamu akan lihat dunia ini akan selamat. Betul. Betul tuan-puan. Berapa ramai orang yang tak ada integriti dalam masyarakat pada amanah yang diberikan. Kes apa? Isteri dia dekat rumah tidak memiliki nafsun tashba', tidak memiliki nafsu yang rasa cukup. Setuju tak? Asyik nak itu, nak ini tak ada, itu tak ada. Saya nak macam kawan saya nak macam jiran saya nak macam ni. Pelekehkan pemberian suami. Suami rasa tercabar. Ya tak ya, nak cepat kaya, hilang integriti. Nak cepat kaya, salah guna kuasa. Sebab apa tadi? No isteri di rumah. Pernah dengar cerita orang soleh?
yang isterinya memberikan nasihat bila suami dia nak keluar daripada rumah dengan mengatakan, kami adalah isteri dan anak-anakmu yang sabar menerima yang sedikit asalkan ia adalah halalan thayyibah. Dan kami adalah isteri dan anak-anakmu yang takut menerima harta yang haram walaupun dilimpahkan dengan banyak. Maka bersabarlah, teguhlah dalam mencari rezeki yang halal untuk dibawa pulang ke rumah. Bila suami balik, tak banyak, tapi dihargai. Kenapa? Alhamdulillah bang, halalan thayyibah. Bukan diperlekehkan. Tu nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, kata-kata Mother Teresa tu besar makna dia. Go home and love your family. Kita akan lihat dunia ni berubah. Ya, bila kasih sayang dalam keluarga itu kita benar-benar jaga.